memang automatic Pen 3D tu dah ada. Tetapi kalau cikgu cari-cari tak jumpa, cikgu boleh tekan button search, cikgu type situ Pen 3D. Kalau cikgu cari tak jumpa, cikgu pergi ke Microsoft Store dan cikgu download apps Pen 3D tersebut. Okey, kemudian ya, kita tengok kepada DSKP ya. Jadi DSKP saya untuk hari ini saya nak ajar tentang subjek topik alloy untuk sains KSSM ya. Tingkatan 4, okey. Standard pembelajaran dia, pelajar tu dia akan mentakrif dan memberi contoh alloy ya berdasarkan komposisi, dan kita cadangan aktiviti dia, kita buat model. Okey, ni contoh ya alloy tu. Okey, kalau kita tengok ya, alloy ni ya, kalau logam tulen tu dia lembut ya, tapi bila kita dah tambah dengan alloy ya, dia campur dengan bahan lain, dia jadi lebih kuat. Okey, kita tengok ya, ni kalau kita tengok ya, untuk logam tulen ya, logam tulen ni dia mudah untuk dia menggelungsur. Tetapi kalau kita letakkan logam tulen ni dengan atom unsur yang lain, dia akan jadi lebih kuat, sebab dia tidak mudah tergungsur ya. Okey, kita teruskan lagi, kita tengok. Kejap ya, saya punya ni hang pula. Okey ya, boleh nampak tak dekat skrin saya, boleh nampak ya? Okey, jadi dekat sini kita tengok ada gambar ya. Okey, ini gambar pelajar saya. Saya minta dia untuk bina satu jambatan, bukan jambatan, saya bagi dia bina untuk objek lah, satu objek, dan dia pilih jambatan ya. Kalau kita tengok sini, jadi model yang dihasilkan memang sangat realistik lah. Ya. Okey, jadi kita saksikan video yang kedua. Okey, tolong tayangkan video yang kedua. Nama saya Kishan Amaraki Subendra dan hari ini saya akan menunjukkan projek STEM saya, yaitu membina sebuah model berdasarkan alloy. Alloy ini adalah sebuah kombinasi atom logam tulen dengan atom unsur asing. Atom logam tulen ini mudah mengunsur antara satu sama lain kerana tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam dicampurkan ke dalam logam tulen, atom-atom itu sukar untuk mengunsur. Hal ini kerana atom asing mempunyai saiz yang berlainan. Dia sebab alloy menjadi lebih keras dan kuat berbanding logam tulen. Model ini yang saya buat bernama Golden Gate Bridge yang terletak di San Francisco, USA. Model ini diperbuat daripada semua logam, yaitu galuri. Logam ini mengandungi 99% besi dengan 1% karbon. Dan juga model ini mempunyai lagi satu logam, yaitu zinc. Zinc ini mengawal model itu tidak berkarat dan menjadi kuat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat situ kita tak nak pelajar tu dia buat model saja ya, tetapi apabila dia membuat model, kita minta dia terangkan balik. Kita minta pelajar tu buat rakaman di rumah dan dihantar kepada kita. Jadi itu lebih bermakna lah. Okey, kita tengok balik slide ya. Saya boleh tunjukkan contoh lain. Okey, yang ini satu contoh. Pelajar saya dia buat kereta api ya menggunakan Pen 3D ni. Okey, kita saksikan video yang ketiga. Daripada 99% besi dan 1% karbon. Tada! Dengan Pen 3D ini saya dapat belajar sains dengan lebih seronok. Pen 3D ini juga dapat menjadikan saya lebih kreatif dan juga inovatif dalam subjek STEM. Hari ini saya telah mempelajari tentang alloy. Assalamualaikum, saya Puan Wan Zaliza, ibu kepada Cik Nur Iwalina Karimah.
Pembelajaran di rumah berasaskan Paint 3D adalah aktiviti hands-on yang boleh membina kreativiti murid-murid untuk belajar tentang teknologi masa hadapan. Inilah model yang saya bina, iaitu kereta api yang dibuat daripada keliling. Tada! Okey. Kalau kita tengok video tadi kan, di akhir sesi tadi, itulah kita panggil sebagai mixed reality, di mana pelajar tadi dia akan bergambar. Dia macam augmented reality, benda tu kita boleh, objek yang dia bina tu dia boleh ada, kita boleh letakkan di sebelah dia dan kita boleh ambil gambar dengan objek tu. Jadi tu yang menarik pada Paint 3D ni. Okey, jadi saya pun dah tak sabar nak buat sesi hands on. Okey, jom kita tengok sedikit slide saya. Okey, jadi ini dari apa saja yang kita buat dengan pelajar kita, pastikan yang paling penting mesti ada engineering design process. Okey, iaitu yang pertama mesti ada ask. Kita kena tahu apa masalah dia. Kemudian yang kedua kita mesti imagine, kita ada brainstorm, kita mesti nak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Kemudian yang ketiga kita mesti buat plan. Mesti kita lukis dia punya diagram ya. Yang keempat kita akan create, kita akan follow dia punya plan tu dan juga kita akan bina berdasarkan plan tadi. Kemudian yang kelima barulah kita akan test dan kita akan improve. Bila dah selesai proses yang kelima, barulah sukses, kita boleh share dengan orang lain. Ini yang paling penting dalam STEM, iaitu engineering design process. Okey, kemudian kita ada task kita. Okey, cabaran kita untuk hari ini adalah untuk mencipta model KLCC menggunakan Paint 3D. Okey, jadi bahan ini saya dah masukkan dalam grup Telegram saya, grup Digital Classroom Malaysia. Okey, jadi untuk sesiapa yang sedang menonton sekarang, okey, tolong follow, tolong masuk dalam grup Digital Classroom ni. Okey, type saja dekat Telegram Digital Classroom Malaysia ataupun DC Malaysia. Okey, nanti bila dah masuk dalam grup Digital Classroom tu, dalam tu saya dah ada bahan yang saya dah letak kat situ. Gambar tadilah. Gambar ni saya dah masukkan dalam grup Telegram. Jadi kita akan gunakan gambar ini untuk sesi hands on sebentar lagi. Okey, ni model ni yang kita akan bina sebentar lagi ya. Okey, saya nak share saya punya Paint 3D. Sekejap, saya buka saya punya Paint 3D kejap. Okey. Sekejap hilang pula dia punya Paint 3D dia. Okey, boleh nampak tak skrin saya sekarang? Ada tak? Bukan Oh, ni bukan. Sekejap ya. Dia tak keluar pula. Okey ni. Alright. Okey, dah dapat ya. Okey, kita tengok sekarang. Okey, slide saya. Okey, ini dah dia Paint 3D. Jadi Paint 3D ni kita boleh dapat dalam laptop lah. Tak perlu bayar pun tak apa ya. Dia memang dah ada, tinggal nak guna saja. Okey, jadi macam mana cara nak guna Paint 3D ni? Okey, yang pertama dia saya dah tunjuk dekat sini, kita kena upload ya. Kena upload gambar. Okey, jadi gambar tadi dah ada dalam grup Telegram tadi. Cikgu masuk grup Telegram, download gambar tadi, kemudian tarikkan, masukkan dalam canvas, masukkan dalam canvas ya. Okey, jadi kalau kita tengok ya pada gambar KLCC ni, bentuk dia bentuk hexagon ya. Hexagon kalau tak silap ya. Okey, kalau kita klik dekat sini, okey, kita nampak tak KLCC ni kan? Okey, kita boleh kita tarik dia macam ni. Okey, kita buat. Mula kita ambil petak dulu. Okey, kita dah selesai dah dapat dah satu. Okey, kemudian bila dah dapat satu, kita copy, kemudian kita pastekan. Dia akan ada satu lagi dekat sini. So kita tukarkan dia punya color dan kita akan pusing dia dekat sini sampai dia dapat 45 darjah. Okey, kalau tak dapat dekat sini, kena sekejap ya. Dia kena zoom sikit. Okey, zoom sikit. Okey, pastikan dapat 45 darjah.
Baru tepat ya. Sebab rasa kena zoom lagi ni. Sekejap ya. Okey, sekejap ya. Saya zoom sikit lagi. Okey, 45 darjah. Okey, bila kita dah dapat yang ni, kita akan copy dan kita akan groupkan dia. So dia dah dapat lah kat sini. Kalau kita tengok pada 3D view, nampak dia dah ada dibentuk dekat situ. Okey. Kemudian kita copy balik ya, kita copykan dia, kita tengok nampak ya, dia ada dekat situ, dia ada tingkat-tingkat ya. Okey, jadi kita boleh copy, paste balik ya. Tekan control, tekan ni, kita paste balik dekat situ. Okey. Pastikan kita buat bentuk, kita letak dekat bentuknya sama dekat situ. Tinggi dia sama. Okay, yang ni kita boleh tarik dia dekat situ. Okay. Nampak tak dekat situ dia ada satu ni untuk kita nak letak dia punya level dia. Kita kena samakan level dia dekat tengah. Okay, so dah dapat satu dekat situ. Kemudian kita ulang balik proses Ctrl V. Ya, kita letak dekat atas ni balik. Okey, kalau lari cikgu boleh ubah dia sikit dekat situ. Okey, kemudian kita betulkan dia. Okey, kat situ. Alright. Okey, pastikan kita adjust dia sikit lah. Okey, pastikan bila kita dah tu, kita kena samakan balik. Ya, dipastikan tengah-tengah dia sama dekat situ. Okey, bila dah sama, kita buat proses tadi juga. Ctrl V, kita copy lagi. Okey, tarik kat atas. Okey, kemudian dekat sini kita kena kecilkan dia. Okey, kat sini kita tarik balik sekali lagi. Bagi dekat tengah. Okey, ni saya tarik tinggi sikit. Okey, kemudian atas lagi. Ulang balik proses tu. Okey, kat sini. Tarik ni atas. Okey. Letak dekat tengah. Okey, dan satu lagi. Okey, Ctrl V lagi sekali lagi. Okey. Okey, bagi kat tengah. Okey, kena kecilkan bagi sama dia punya bentuk tu. Dengan atas tu bagi sama. Okey, boleh guna anak panah untuk betulkan sikit. Pastikan dia berada dekat tengah-tengah ya. Yang ni kita pastikan dia berada dekat tengah-tengah lah. Kita adjust dia. Okey. Kemudian kalau kita tengok ya, untuk dia punya ni, kalau kita tengok dekat atas tu, dia ada macam kon ya. Dia ada kon dekat situ. So kita ambil kon. Kita boleh letak dekat atas. Kita tekap ya. Proses yang saya pakai ni adalah proses tekap. Maksudnya kita tukarkan daripada 2D kepada proses 3D. Ni paling mudah lah. Ni untuk siapa-siapa yang tak berapa pandai, kita pakailah proses ni dulu ya, untuk yang baru nak belajar. Tapi kalau cikgu dah pandai, boleh terus buat je sebenarnya. Cuma ni saya nak ajar untuk yang belum mahir lagi lah. Baru nak belajar guna pen 3D, dia kena mula daripada asas lah macam ni. Okey, ni pun sama, kena letak dekat tengah. Okey, dah masuk tengah. Kemudian satu lagi kita letakkan dia punya bola. Okey, untuk bagi bola ni bagi tepat, cikgu kena tekan button shift. Tekan button shift bila cikgu buat tu, tekan button shift, dia akan jadi bola tu cantik lah. Okey, kemudian kita adjust. Kita bagi dia masuk kat situ ya. Kemudian adjust lah pakai anak panah anak panah keyboard tu, kita boleh adjust dia. Bagi cantik kat situ. Okey, dah siap. So kita dah siap dia punya bentuk ni lah. Ya, satu bentuk dekat sini. Okey, jadi bila dah siap, kita boleh groupkan dia supaya dia tak pergi ke mana-mana, dan kita tekan control copy paste, control C, control V untuk kita pastekan dia. So saya dah dapatkan sisi sebelah satu lagi. Nampak? Ya, sangat mudah control paste je. Ya. Okey, kemudian bila dah siap dia, kita akan buat dia punya tapak. Okey, tapak kita ambil petak ni kat sini, kita akan letak sini. Kemudian saya akan ubah dia kepada 90 darjah. Saya tarik belakang sikit, kecilkan sikit tapak dia. Kemudian saya akan pusing balik, letak 90 darjah. Kemudian saya akan letakkan dekat situ. Okey, bagi dia ada tapak dia lah. Tapak dekat bawah tu kan. Okey. Okey, bila dah siap yang tu, kita akan buat dia punya jambatan pula.
Okey, jambatan dia kat sini kita zoom sikit. Okey, zoom. Okey, bila dah ni kita letakkan di sini. Pastikan cikgu letakkan dekat tengah tau. Jangan ke depan sangat. Nanti jambatan tu dia tak ada duduk kat tengah-tengah. Pastikan dia berada di tengah-tengah. Okey, bila dah ada jambatan tu kat tengah-tengah, kita akan buat satu lagi garisan. Garisan ni kita akan condongkan sedikit. Ya, condongkan sedikit. Ikut dia punya tu kat situ. Kemudian dia pun sama juga, kita akan letakkan dekat tengah-tengah. Okey. Kemudian kita dah siap, kita copy, kita pastekan. Okey. Kemudian kita pindah pusingkan dia, flipkan dia dekat situ. Kemudian kita boleh letak dia dekat satu lagi. Kita letak dia dekat situ ya. Okey. Okey, dah siap. Okey, dah siap ya. Jadi ini adalah menara KLCC, dah siap semua. Cikgu boleh groupkan dia dan juga kita boleh tukar color dia jadi color gold lah dekat situ ya. Jadi bila kita tekan 3D view, tada, dah jadi KLCC. Nampak? Mudah kan? Jadi memang sangat mudah lah kalau cikgu guna Paint 3D ni untuk buat model. Tak sampai 5 minit, 10 minit pun dah siap dah sebenarnya. Bergantung pada apa nama kita panggil? Kerumitan lah objek tu kan. Kalau objek tu mungkin rumit sikit, lama sikit lah ya. Tapi kalau anak murid cikgu dah biasa guna kan, memang sekejap je. Okey, contoh lah, cikgu tengok dekat bahagian belakang, nampak tak dia ada lambang Malaysia tu kan. Okey, lambang Malaysia tu, logo tu, kita juga boleh jadikan dia 3D. Macam mana cara dia? Kita select saja logo Malaysia tu. Ya, bendera Malaysia, bendera Malaysia tu kita select dia. Kemudian kita tekan je make 3D. Dah jadi 3D dah. Nampak dah jadi 3D. So senang je, tak susah ya. Ni memang kalau tengok ya, anak murid kita pun memang senang je. Kita boleh adjust dia, kita nak letak dekat mana, ya, nak letak besar mana pun boleh. Kemudian kita boleh adjust dia, kita nak letak kat tengah-tengah ke, kat depan ke, boleh letak kat situ ya. Kuala Lumpur pun kalau kita nak jadikan dia besar pun boleh, kita select dia Kuala Lumpur ni. Ya, kemudian tekan make 3D, dah jadi 3D tu, kita boleh adjust dia. Kita nak letak kat depan ke, kat belakang ke, kita boleh adjust kat situ. Okey, sekarang ni dah cantik dah semua dah. Tapi apa yang tak ada? Kita tak ada awan. Okey, jadi macam mana nak buat awan? Okey, satu cikgu boleh draw sendiri, ataupun kalau cikgu nak ambil paling mudah adalah kita ambil 3D library. Ya, jadi open 3D library ni di atas ni, cikgu type saja cloud. Okey, type cloud dekat situ. Okay, kita dah dapat satu gambar ya, 3D cloud dekat situ. Dalam 3D image tu sebenarnya kan, dia ada banyak tau. Kalau untuk cikgu sains lah kan, contoh cikgu nak ajar tentang mitosis ke, meiosis ke, nak ajar tentang plant cell ke kan, kita type je kat sini. Contohlah saya ambil plant cell kan, tunjuklah ni contoh ya. Kita tulis plant cell. Okey, type je plant cell kat sini. Okey, nampak? Dia dah ada dah plant cell dekat sini. Maksudnya kalau kita nak bincang soalan dengan murid kan, nak bincang pun semua kan, boleh terus bincang kat sini. Ya, maksudnya kita minta pelajar tu present. Ya, tapi ni template lah. Ya, kalau kita nak suruh budak pelajar buat sendiri, kita suruh pelajar buat lah. Ya, macam saya ajar tadi lah, step by step lah untuk belajar cara nak buat ya. Okey, ya, jadi inilah dia ya, untuk kita punya bengkel hands-on kita berkaitan dengan Paint 3D memang sangat mudah ya. Hanya perlu usaha sedikit lah ya untuk siapkan. Jadi bila cikgu dah siap, semua dah siap ni kan, okey, kita boleh tekan 3D view. Okey, contohlah saya nak tukar cuaca lah, saya nak tukar mungkin malam ke apa kan, saya tekan pada efek. Dekat efek ni kita boleh ubah, nampak? Kita boleh ubah dia punya efek. Nak efek senja ke, nak efek suram ke, nak efek gelap ke, kita boleh ubah dekat sini. Ada lighting pun kita boleh ubah. Kita boleh ubah dia punya lighting dekat sini. Kita boleh adjust ya. Okey. Tapi saya suka lighting macam ni lah. Ya. Tapi ni kita boleh ubah lah kat sini. Nak senja ke apa kan, kita ubah dekat sini. Okey. Ni kita kalau jadi 3D view lah. Okey. Sekarang saya nak ajar macam mana kita nak export. Nak export ya. Kita dah hasilkan 3D. Macam mana kita nak export ya. Jadi cara dia kita tekan pada menu. Okey. Mula kita kena save dululah. Sebab kita takut ya. Kalau kita tak save kita punya model ni, takut hilang.
Okey, jadi kita save dulu. Okey, bila kita dah save model ni, kita boleh pindahkan dia, kita boleh export dia kepada 3 bentuk. Bentuk yang pertama kita boleh jadikan bentuk gambar, bentuk yang kedua kita boleh jadikan dalam bentuk kita panggil video. Okey, dan yang ketiga ketiga ni menarik tau. Sebenarnya model 3D yang cikgu buat ni, yang saya ajar ni, cikgu boleh download dan cikgu boleh terus guna printer 3D. Tu menarik ya. Jadi untuk cikgu yang ada printer 3D dekat rumah, kan, cikgu boleh download model ni nanti, kemudian cikgu masukkan dalam printer 3D cikgu tu untuk cikgu nak keluarkan dia punya hasil dia dalam bentuk 3D. Hanya menggunakan printer 3D pen 3D ni saja. So sangat mudahlah. Okey. Jadi kalau cikgu nak jadikan dia sebagai mixed reality ni kalau contohlah cikgu nak hidupkan dia dekat depan cikgu. Cara dia cikgu tekan saja, dia tengok dekat atas ni, dia ada mixed reality. Cikgu klik saja dekat mixed reality ni, nanti model tu dia akan berada sebelah cikgu. Cikgu boleh ambil gambar dan cikgu boleh ambil video. Contoh kalau untuk cikgu nak buat kerja dengan pelajar kan, saya recommend cikgu cakap macam ni kat pelajar, kat murid-murid cikgu. Okey, kita buat model, minta pelajar buat model dan pelajar tu kena terangkan balik apa model yang dibuat. Contohlah, pelajar tu dia buat model contoh agama Islam, peringkat agama Islam dia buat tentang Mekah kan. Jadi dia buat model Mekah, kemudian dia akan terangkan apa yang ada kat Mekah tu semua boleh, tak ada masalah ya. Dan model ni apa-apa saja model pun boleh. Paling mudah kan, cikgu macam saya ajar tadi, kita letakkan dulu 2D, kemudian kita jadikan 2D tu sebagai 3D. Itu paling mudah lah. Sebab kalau nak terus jadikan 3D, takut kadang-kadang dia punya idea tu tak sampai. Jadi itu cara yang paling mudah. Okey, sekarang ni kita ada satu lagi kita akan buat challenge. Challenge. Saya rasa untuk challenge ni ramai yang dah tak sabar nak tengok kan. Okey, jap ya. Saya nak tunjuk, saya nak share sikit ya. Sebab untuk challenge kita pada hari ini, okey, saya akan berikan printer 3D untuk pemenang. Jadi printer 3D tu lebih kurang dalam RM1,000 harga printer 3D tu. Jadi kepada pelajar-pelajar yang boleh masuk, pelajar boleh masuk, cikgu pun boleh masuk, tak ada masalah ya. Kalau pelajar masuk, saya dah tanya pusat STEM akan bagi sijil lah ya untuk pelajar tersebut lah yang menyertai. Kalau siapa tengok webinar tak dapat sijil tapi kalau siapa yang menyertai pertandingan tu nanti dapat sijil tapi rasanya sijil sekolah je kot, tak dapat kot kebangsaan ya. Okey, kita tengok sini okey, inilah dia punya cabaran dia tentang Industry, Innovation and Infrastructure. Okey, jadi ni hadiah dia printer 3D. Saya rasa ramai dah tak sabar nak dapat printer 3D ni. Okey jadi untuk menyertai pertandingan pen 3D okey, boleh hantarkan ke email ke saya ya.